Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa alihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kita sambung kitab kita ni Sahih Bukhari terjemahan Daud Nasr oleh Maulana Asri. Kita masih baca bab ke 21. Sebelum ni kita baca panjang tajuk bab yang panjang. Sekarang ni kita baru masuk hadis ke 29. Bab yang ke-21 iaitu melibatkan isteri yang kufur pada suami, itu tidak tidak mengenal budi lah. Suami dan juga tentang kufrun duna kufrin, kufur yang tidak kufur sebenarnya. Istilah tu kufur nikmat ke kufur apa, iaitu tidaklah menyebabkan orang tu keluar daripada Islam perbahasan. Bab tu lah. Ni baru hadis musnad dalam Sahih Bukhari hadis ke-29. Okey, hadis ke-29 ni haddatsana Abdullah bin Maslamah an Malik an Zaid bin Aslam an Ata ibn Yasar an Ibn Abbas qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam uritu an-nara fa idza aktsaru ahliha an-nisa'u yakfurna qila yakfurna billah qala yakfurna al-ashira yakfurna al-ihsana law ahsanta ila ihdahunna ad-dahra thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qattu. Lihat atraf hadis yang sama pada hadis yang ke-29 ini, serupa dengan hadis ke-29 ini pada 441, 748, 1052, 3202, 5197, hadis yang sama lah. Tanda tambah sikit tu tahulah, tapi sama lah, lafaz yang sama pula. Okey, hadis ke-29 ni Abdullah bin Maslamah meriwayatkan pada kami daripada Malik, daripada Zaid bin Aslam, daripada Atta bin Yasar, daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, katanya Nabi SAW bersabda, ditunjukkan kepadaku neraka, rupa-rupanya kebanyakan penghuninya adalah kaum perempuan. Mereka kufur. Baginda SAW ditanya, adakah mereka kufur kepada Allah? Nabi SAW menjawab, mereka kufur kepada suami. Mereka kufurkan ihsan, budi suami. Sekiranya engkau berbudi kepada seseorang daripada mereka untuk satu jangka masa yang lama, kemudian dia nampak sesuatu yang tidak disenanginya pada dirimu, dia akan berkata, tidak pernah aku dapatkan apa-apa kebaikan pun daripadamu. Itulah hadis dia je nak. Syarah yang panjang lah. Tagi sosok. Okey, baru nak pergi hadis ni panjang sangat. Okey. Jadi Abdullah bin Maslamah meriwayatkan kepada kami daripada Malik, daripada Zaid bin Aslam. Zaid bin Aslam. Jadi siapa dia Zaid bin Aslam ni? Jadi berdata Zaid bin Aslam. Beliau ialah Zaid bin Aslam Al-Qurashi Al-Adawi Al-Madani. Kunyahnya ialah Abu Usamah ataupun Abu Abdullah. Abu Usamah ataupun Abu Abdullah. Ni kunyah bagi Zaid bin Aslam lah. Zaid adalah hamba bebasan Sayyidina Umar. Dia hamba kepada Umar, lepas tu Umar membebaskan dia, jadi merdeka lah. Beliau adalah seorang faqih dan mufassir yang terkenal. Beliau meriwayatkan hadis daripada Ibn Umar, daripada Anas, Jabir, Salamah bin Aqwa, daripada Atta bin Yasar, ayahnya sendiri dan ramai lagi tokoh-tokoh yang lain. Ayah siapa dia ni? Ayah Atta bin Yasar ke atau ayah dia dah. Begitulah ayah dia. Tahu dah, dan ramai tokoh-tokoh yang lain. Ramai pula tokoh-tokoh terkenal yang meriwayatkan hadis daripadanya. Antara mereka yang meriwayatkan hadis daripadanya Imam Malik, Az-Zuhri, Ma'mar, Ayyub, Yahya, Ismail bin Ayyash, Abdullah bin Umar Al-Thawri, dan anak-anaknya sendiri, iaitu Abdul Rahman dan Usamah, anak kepada Zaid bin Aslam ni. Tu anak murid dia dah. Hebat-hebat lah anak murid pada Imam Ahmad, Abu Zur'ah, Abu Hatim, Muhammad bin Sa'ad, Nasa'i, Ibn Khirash,
Dan lain mengatakan Zaid bin Aslam adalah seorang perawi thiqah. Jadi orang yang hebat-hebat ni, pengkritik hebat pun kata thiqah. Hadis-hadisnya terdapat dalam hampir semua kitab-kitab hadis utama hadis. Zaid bin Aslam ni. Pernah satu kali ada orang bertanya pada beliau, kepada Zaid bin Aslam, wahai Aba Usamah, kunyahnya. Riwayat ini daripada siapa? Maka beliau menjawab, wahai anak saudaraku, kami dahulu tidak duduk belajar dengan orang-orang bodoh. Tidak juga kami meriwayatkan hadis daripada mereka. Jadi dia belajar ni. Semua orang yang hebat lah, sahabat lah. Jadi Zaid bin Aslam seorang yang sangat hebat dan diguruni ramai. Beliau akan meriwayatkan hadis apabila mahu meriwayatkannya. Dia ingat maulid maksudnya dah. Apabila beliau diam, maka tiada siapa pun berani meminta beliau mengulangi hadis yang telah dikemukakannya. Jadi sekali aja. Senang ulang itu tak payah lah orang gerung ketika lah. Antara kata-kata hikmah yang dinukilkan daripadanya ialah, wahai anak Adam, bertakwalah kamu kepada Allah, niscaya manusia akan menyayangimu. Meskipun mereka tidak suka. Tak suka tapi saya juga. Okey, lepas tu Zaid bin Aslam mempunyai halaqah. Halaqah pengajian yang tersendiri di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ali bin Al-Husain. Imam Ali bin Al-Husain selalu duduk di dalam halaqahnya. Cucu Nabi ni dah. Duduk ngaji dengan Zaid bin Aslam ni. Tidak ada dalam halaqah guru yang lain. Jadi kalau yang ngaji, cari tok guru paling hebat lah Zaid bin Aslam. Bermaksud paling hebat lah. Kerananya Nafi' bin Jubair bin Mut'im pernah bertanya beliau tentang hal itu. Apa ngaji dengan Ali bin Husain, apa ngaji dengan Zaid bin Aslam saja dah. Katanya, bagaimana anda boleh meninggalkan halaqah kaummu dan pergi menghadap bekas hamba Umar bin Khattab? Mu ni mengaji tak oleh tak mengaji pada mengaji dengan hamba kepada Umar bin Khattab. Maka jawab Ali bin Husain, dari Ali bin Husain pun jawab, cicit Nabi lah, cicit Nabi dah. Seorang itu akan menghadap orang yang berguna kepada agamanya, paling berguna maksudnya lah. Jadi Zaid bin Aslam juga mempunyai sebuah kitab tafsir. Zaman itu pun ada kitab tafsir dah. Beliau meninggal dunia pada tahun 136 Hijrah. Lihat Umdatul Qari jilid 1 muka 201, Al-A'lam jilid 3 muka 567, Tahzib Al-Kamal jilid 10 muka 12 hingga 18, At-Tarikhul Kabir jilid 3 muka 337, Kashful Bari jilid 2 muka 23 hingga 24. Itu tentang data perawi yang pertama dah. Lepas tu Zaid bin Aslam daripada Atta' bin Yasar. Atta' bin Yasar daripada Ibn Umar kepada. Jadi Atta' bin Yasar ni, siapa dia Atta' bin Yasar? Okey, bila kata Atta' bin Yasar, beliau ialah Atta' bin Yasar Al-Hilali Al-Madani. Kunyahnya ialah Abu Muhammad. Jadi Abu Muhammad tu kunyah bagi Atta' bin Yasar. Atta' adalah hamba bebasan Ummul Mukminin Sayyidatina Maimunah radhiyallahu anha. Beliau meriwayatkan hadis daripada Ubay bin Ka'ab, Usamah bin Zaid, Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud dan lain-lain sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu meriwayatkan hadis daripada banyak sahabat lah. Jadi Atta' bin Yasar ni kita tengok dia hamba jugalah macam Zaid bin Zaid bin Aslam ni lah. Jadi ramai jadi ulang usah yang terhormat, dipandang mulia, diagungkan adalah hamba-hamba bebasan. Hamba yang asalnya hamba, lepas tu jadi merdeka lah. Tapi nak bunyinya mereka ni hamba, tapi dimuliakan oleh Islam dengan ilmu lah. Okay. Orang yang meriwayatkan hadis daripada beliau, daripada Atta' bin Yasar ni, pula terdiri daripada tokoh-tokoh seperti Habib bin Abi Thabit, Zaid bin Aslam, Sofwan bin Sulaim, Ammar bin Dinar dan lain-lain. Orang hebat-hebat lah, anak murid dia. Imam Yahya bin Ma'in, Abu Zur'ah An-Nasa'i dan lain-lain mengatakan Atta' bin Yasar ni seorang perawi yang thiqah. Ibn Sa'ad mengatakan beliau thiqah dan banyak meriwayatkan hadis. Hafiz bin Hajar pula menulis tentang Atta' bahawa beliau adalah seorang perawi yang thiqah, fadil, utamalah, banyak mengajar, memberi nasihat dan beribadah pun banyaklah. Itu tentang Atta' bin Yasar. Hadis-hadisnya boleh dikatakan terdapat dalam semua kitab-kitab utama hadis. Atta' bin Yasar meninggal dunia pada tahun 94 Hijrah.
Dia Umdatul Qari jilid 1 muka surat 201, Tahzibul Kamal jilid 20 muka surat 125 hingga 127. Taqribut Tahzib muka surat 392, Kashful Bari jilid 2 muka surat 23 hingga 24. Itu biografi Atha bin Yasar. Daripada Ibnu Abbas. Jadi Atha bin Yasar ni meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ditunjukkan padaku mereka." Mereka siapa dia? Ditunjukkan pada mereka neraka dah. Jadi benarkah Ibnu Abbas lebih banyak meriwayatkan hadis secara mursal? Waimau ya, terutama Syiah lebih benar lah. Dia kata Ibnu Abbas ni tak ada lama dengan Nabi, dia banyak meriwayatkan hadis secara mursal dah. Betul ke tidak dah? Antara soalan yang sering ditimbulkan oleh para ulama ialah adakah Ibnu Abbas telah mendengar sendiri hadis tersebut daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau beliau mengambilnya daripada sahabat lain, perantara sahabat lain. Sebab ni dia sahabat muda dah. Bukan sahabat lama dah. Bukan kibarus sahabat, sirarus sahabat dah. Sahabat-sahabat kecil lah masa tu dah. Ini kerana menurut pengetahuan mereka, Ibnu Abbas tidak mendengar sendiri kebanyakan hadis yang diriwayatkannya, melainkan hanya dalam jumlah yang sangat sedikit. Itu kebanyakan mereka agak gitu tu lah. Sebab dia bodoh lagi. Majlis Islam tu kecil lagi, bodoh lagi. Adakah dengar terus Nabi atau tidak dah? Kadang cerita dia tu cerita dalam nama dah. Menurut Imam Ghazali dalam kitabnya Al-Mustasfa, kitab usul fiqh Al-Mustasfa, jadi jumlah hadis yang beliau dengar sendiri secara langsung daripada Rasulullah SAW hanyalah 4 sahaja. Tuhan dengar langsung. Walaupun anda dapati banyak hadis riwayat beliau menyebutkan bahawa Nabi SAW bersabda direct, seolah dia dengar daripada Nabi dah. Seolah-olah beliau sendiri mendengarnya daripada Nabi, tetapi kerana faktor usia yang membataskan waktu beliau untuk bersama Nabi SAW, maka hadis yang sempat diterimanya secara langsung daripada Nabi SAW hanyalah berapa sahaja. Kalau kira kak, duduk sebentar. Ada, dengar habis sebentar, lepas tu Nabi wafat. Jadi tak, kalau kira tak banyak dengar dah. Semasa Rasulullah SAW wafat, beliau baru berusia 13 tahun. Namun selaku anak didik Sayyidina Umar bin Khattab. Betulnya dia ni memang mengaji banyak, bukan daripada Nabi dah. Nabi meninggal tu umur 13 tahun, budak lagi. Dia belajar ni banyak daripada Umar bin Khattab ni. Ibnu Abbas banyak sekali menerima hadis Rasulullah SAW daripada Umar bin Khattab. Kalau kita sebut pun sebenarnya daripada tok guru besar dia Umar bin Khattab. Banyak juga beliau terima daripada sahabat yang lain pun banyak juga. Dalam istilah periwayatan hadis, riwayat sebegini dipanggil mursal sahabi lah. Sekiranya mursal ini berlaku pada perawi yang berada selepas generasi sahabat, maka hadisnya dihukum sebagai dhaif. Kalau orang lain tabi'in dah. Hebat sama tabi'in tiba-tiba kata Nabi berkata dah. Tak sebut pun sahabat pertengahan dengan Nabi tu, maka dhaif lah. Ulama kata dhaif. Tapi jika ia dilakukan oleh para sahabat yang bersalah, maka ia dikenali sebagai mursal sahabi. Mursal sahabi menurut kesepakatan sarjana Ahlussunnah wal Jamaah boleh diterima dan ia dianggap sebagai sahih. Ahlussunnah wal Jamaah diterima sahabat walaupun sahabat tu jumpa semetan daripada Nabi dan dia tidak betul-betul dengar daripada Nabi direct. Dia ada perantaraan sahabat besar lain lah. Macam Ibn Abbas ni dengar daripada Umar Al-Khattab banyak ni. Jadi ulama Ahlussunnah wal Jamaah kata terima. Kalau sahabat kata gitu terima dah. Tapi Syiah ni pelik. Perawi-perawi hak tubik dari kitab dia banyak tu, dia tak cek molek dah. Tak tahu betul ke belah beratus tahun lepas tu tiba-tiba ada hadis Jadi dia tak percaya mana dah. Kekuatan dia ke apa, dia kira percaya lah. Walaupun kadang kata pembohong pun kadang terima. Hadis tu kadang terima daripada sahabat, daripada imam-imam 12 dia dah. Daripada tu kadang terima mudah. Tapi sahabat besar ni, sahabat Ibn Abbas ni, kitab Syiah agak kuat benar kritik lah. Dah, Ibn Abbas ni kapit lah kalau kita tengok. Dia berat benar perawi yang teruk. Banyak-banyak perawi Ibn Abbas, perawi yang paling dahsyat, paling teruk mengikut Syiah. Kita kena cara lah. Walau bagaimanapun, setengah ulama mempertikaikan kebenaran dakwaan pihak tertentu bahawa Ibn Abbas hanya mendengar sebanyak 4 buah hadis saja secara langsung daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang pertikaikan kata mungkin Nabi ulis semula, walaupun banyak tahun tu Nabi cerita semula ke apa, macam-macam lah ni pendapat ulama. Menurut Hafiz Ibn Hajar dalam kitabnya Tahzib, berdasarkan riwayat Gundar, Ibn Abbas mendengar hadis secara langsung daripada baginda sallallahu alaihi wasallam sebanyak 9 buah hadis. Ada pula kata bukan 9 buah hadis. Manakala Yahya bin Sa'id Al-Qattan pula mengatakan hadis yang beliau Ibn Abbas dengar secara langsung daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumlah 10 buah hadis semuanya.
Sesetengah ulama pula mengatakan jika kita hanya membataskan riwayat beliau secara sama, secara didengar direct dah, untuk membuktikan beliau mengambil sebuah hadis secara langsung daripada Nabi SAW, maka itu hanya terbatas pada hadis qauli saja. Sedangkan hadis-hadis fi'li tidak diriwayatkan secara sama lah. Qauli ni mungkin ada harapan nak boleh semula ke apa tak. Kalau tentang perbuatan Nabi ke apa tak. Jika ada hadis fi'li ni, payah sikit lah. Moga sementar sangat bersama Nabi dah. Itu pendapat ulama lah. Kerana itu jumlah riwayat secara langsung beliau sebenarnya tidaklah terbatas kepada bilangan-bilangan tersebut itu saja. Tak ada batas sebenarnya dah. Tapi itu lebih banyak lagi. Itu sebanyak 20 buah hadis pula mengikut setengah riwayat dan 30 hadis mengikut setengah riwayat lain. Ibn Qayyim berpendapat jumlah hadis beliau yang terima secara langsung daripada Rasulullah SAW ialah 20 hadis. Safiyuddin Ahmad Al-Khazraji pula berpendapat 25 hadis. Itu pendapat ulama betul-betul terima direct daripada Nabi, tidak ada perantara sahabat lain. Rujuk lihat Tahzibul Tahzib jilid 5 muka surat 279, Tahzibus Sunan Abu Daud jilid 3 muka surat 250, Al-Wabilus Sayyib muka surat 126, Khulasatul Tahzibul Tahzib Al-Kamal muka surat 23, Kashful Bari jilid 2 muka surat 25 26. Habis tentang sahabat tu lah. Ibn Abbas dia dengar sendiri tidak dah. 328. Jadi Ibn Abbas katanya Nabi SAW bersabda, tunjukkan padaku neraka. Tak habis lagi. 329. Baru 328 dah neraka pula. Okay, bilakah peristiwa ditunjukkan neraka kepada Nabi SAW? Para ulama berbeza pendapat lah tentang bilakah berlaku peristiwa ditunjukkan neraka kepada Nabi SAW itu. Kebanyakan mereka mengatakan ia berlaku pada salah satu daripada 3 peristiwa berikut. 3 peristiwa ni lah berlakunya Nabi nampak neraka terus. Pendapat pertama di mana Isra' Mi'raj. Isra' Mi'raj ni masa itulah yang nampak neraka. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua ketika sedang bersemayam khusuf, ni semayam gerhana matahari, tiba-tiba nampak neraka. Pendapat ketiga dikata dalam mimpi pada satu malam. Salah satu mimpi bukannya Isra' Mi'raj tapi pada waktu mimpi. Jadi 3 pendapat ulama. Okay, lepas tu tunjukkan pada neraka. Rupa-rupanya kebanyakan penghuninya adalah kaum perempuan. Dia kata kaum perempuan ramai tu. Perihal lebih ramai wanita daripada lelaki dalam neraka dan syurga. Perbahasan ulama panjang lah. Zahir hadis ini menampakkan bilangan orang-orang perempuan lebih ramai berbanding laki-laki lah. Apakah benar begitu? Jika bilangan laki-laki dan perempuan diandaikan sama banyak, maka apabila jumlah orang-orang perempuan lebih ramai dalam neraka, tentunya jumlah mereka dalam syurga berkurangan berbanding lelaki. Dia kata gitulah, nak faham bahas ni dah. Tapi andai ini nampaknya kurang tepat lah, kerana ia bercanggah dengan hadis lain. Seperti hadis di bawah ini, misalnya likulli wahidin minhum zawjatani. Bermaksud setiap orang dari kalangan ahli syurga akan punya 2 orang isteri. Hadis riwayat Bukhari. Ini bermakna bilangan kaum perempuan dalam syurga adalah 2 kali ganda lebih daripada jumlah bilangan kaum lelaki. Kita tengok zahir gitulah dah. Oleh kerana itulah Abu Hurairah membuat kesimpulan bahawa bilangan kaum perempuan lebih ramai berbanding lelaki. Lihat Sahih Muslim jilid 2 muka surat 309. Jadi masuk syurga pun ramai perempuan lah. Pada lelaki ke hadis tu lah. Ada juga syarah tu bidadari, tapi ada setengah tu kata orang sungguh lah dah. Menurut Maulana Anwar Shah Kashmiri, berdasarkan riwayat lain, pula isteri-isteri tersebut adalah dari kalangan para bidadari. Jadi Anwar Kashmiri kata 2 orang tu bukan orang dunia dah, orang bidadari ya. Tak apalah dah. Likulli wahidin minhum zawjatani minal hurin ain. Bermaksud setiap orang dari kalangan ahli syurga akan mempunyai 2 orang isteri dari kalangan bidadari. Hadis riwayat Bukhari. Jadi minal hurin ain, ada tambahan riwayat tu riwayat Bukhari. Kalau begitu 2 orang isteri yang disediakan pada setiap lelaki ahli syurga itu bukanlah dari kalangan perempuan dunia dah. Kalau ikut hadis ni. Dan ini tidak bercanggah dengan pandangan yang mengatakan kaum wanita lebih ramai dalam neraka. Tetapi ia tetap bercanggah dengan hadis lain seperti terdapat dalam riwayat Tabrani. Ada canggah juga riwayat Tabrani lah. Di dalamnya adalah hadis
riwayat terbani tersebut disebutkan dengan jelas bahawa dua orang isteri itu adalah dari kalangan perempuan dunia. Riwayat terbani itu dunia bukan bidadari. Lihat hadisnya, inna adna ahlil jannati yumsi ala zaujataini min nisa'id dunya. Bermaksud, sekurang-kurang ahli syurga akan pulang ke kediamannya setiap petang untuk bertemu dengan dua orang isterinya yang berasal dari dunia. Hadis ni kata berasal dari dunia. Lihat Mirqatul Syarah Mishkat jilid 3 muka surat 320. Riwayat Ibn Asakir daripada Hatib bin Abi Balta'ah pula menyebutkan bilangan isteri yang lebih ramai lagi. Banyak lagi. Hatib berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, yuzawwijul mu'minu fil jannati thintaini wa sab'ina zawjatan. Sab'ina min nisa'il akhirati wa thintaini min nisa'id dunya. Bermaksud, orang mukmin akan dikahwinkan dengan 72 orang isteri di dalam syurga. Okey, so okey 23 okey 72 dah. 70 orang daripadanya adalah perempuan akhirat, yang ini bidadari lah. Dan 2 orang dari kalangan perempuan dunia. Ni lihat Ad-Durrul Mansur jilid 1 muka surat 39. Ni riwayat Hatib bin Abil Bata'ah, riwayat Ibn Asakir. Demikian juga Abu Ya'la meriwayatkan daripada Abu Hurairah. Fa yadkhulu rajulun minhum ala sintaini wa sab'ina zawjatan mimma yunshi'u Allah wa sintaini min wuldi Adam. Bermaksud seorang dari kalangan ahli syurga akan masuk menemui 70 orang isteri dari kalangan bidadari ya Allah jadikan untuknya, dan 2 orang dari kalangan manusia. Lihat Fathul Bari jilid 6 muka surat 325. Semua hadis itu menunjukkan perempuan dunia lebih ramai bilangannya daripada laki-laki dalam syurga. Nah, kalau begitu bagaimana pula dikatakan bilangan perempuan lebih ramai di neraka? Kita baca hadis. Bab ni tu, hadis ke-29 tu tak cerita syurga, cerita neraka saja dah. Ramai neraka perempuan yang kata dah. Berikutlah dikemukakan beberapa jawapan yang diberikan oleh para ulama. Pehagan. Tadi kan tengok ramai perempuan yang masuk syurga banding lelaki dah. Okey, pertama, bilangan perempuan yang dikatakan lebih ramai dalam neraka itu adalah pada masa ditunjukkan neraka pada Nabi. Bilangan penghuni neraka pada masa itu lebih ramai yang perempuan. Masa tunjuk perempuan yang ramai dah. Tetapi selepas itu mereka akhirnya ke syurga juga setelah dosa-dosa mereka dibersihkan. Dan kemudiannya bilangan mereka di neraka bukan majoriti lagi. Dengan ada takwilan seperti ini, tidak akan ada lagi pertentangan di antara hadis-hadis tersebut. Ini cara nak gabung. Pendapat kedua. Apa yang tunjukkan kepada Nabi SAW itu adalah di peringkat permulaan manusia masuk ke neraka. Lepas tu tak. Pendapat ketiga. Dari sudut faktor penyebab untuk memasuki neraka, ianya lebih banyak ada pada perempuan. Kaum perempuan. Tapi Allah memaafkan mereka dan memasukkan mereka ke dalam syurganya. Itu pendapat ketiga dah. Pendapat keempat. Sememangnya di bilangan kaum perempuan di dunia ini lebih ramai berbanding kaum lelaki. Maka dalam syurga dan neraka nanti mereka lah yang lebih ramai. Dunia lagi memang ramai perempuan yang kata dah. Pandangan penulis sendiri ialah apa yang tunjukkan pada Nabi SAW itu ialah pada bahagian-bahagian tertentu dalam neraka. Tidak semua tempat. Dalam neraka tu bahagian tertentu tu ramai perempuan ada. Mengikut pandangan Maulana Asri ni lah. Bukannya pada satu tempat lah. Bukannya bahagian tertentu bukan semua tempat lah. Bukan semua tempat neraka tu penuh dengan perempuan. Bukan. Ianya bolehlah diumpamakan seperti penjara yang punya sel-sel atau section-section yang berlainan mengikut kesalahan jenayah masing-masing. Ikut jenayah masing-masing penjara lain-lain. Neraka pun tempat lain sikit lah. Apa yang tunjukkan kepada Nabi SAW adalah tempat neraka, dalam neraka di mana orang-orang perempuan yang melakukan kesalahan tidak mengenang budi suami diseksa. Ini tempat khusus, bukan tempat lain. Ini kerana kesalahan yang menyebabkan mereka diseksa neraka menurut Nabi SAW adalah tidak mengenang budi. Tetapi kalau dibandingkan jumlah jenayah yang dilakukan oleh kaum perempuan dan kaum lelaki, pastilah kita akan dapati jenayah yang dilakukan oleh golongan lelaki dari sudut mana sekalipun terjauhlah melebihi jenayah yang dilakukan oleh kaum perempuan. Seperti jenayah bunuh, jenayah merompak, jenayah rasuah, jenayah penipuan. Dan lain-lain. Jika ditunjukkan di section jenayah lain, pastilah golongan lelaki akan kelihatan lebih ramai di bahagian berkenaan. Kalau nak kira buat salah jenayah ni ramai jatuh dah. Perempuan ni kurang sikit lah. Aktiviti perai, kebun, orang ni tak.
Jaga berlaku je. Ya. Jadi bahagia tertentu saja. Ni mengikut pandangan Maulana Asri lah. Habis itu dah. Lepas tu lepas tu ditunjukkan padaku neraka. Rupa-rupanya kepada kebanyakan penghuninya adalah kaum perempuan. Mereka kufur. Baginda SAW ditanya, adakah mereka kufur kepada Allah? Nabi SAW menjawab, mereka kufur kepada suami. Mereka kufurkan ihsan budi suami. Sekiranya engkau berbudi kepada seorang daripada mereka untuk satu jangka masa yang lama, kemudian dia nampak sesuatu yang tidak disenanginya pada dirimu, dia akan berkata, tidak pernah aku dapatkan apa-apa kebaikan pun daripadamu. Okay, kenapa perempuan dikatakan 331 poin letak kaki 331. Kenapa perempuan dikatakan tidak mengenal budi suaminya? Soalnya kenapa perempuan tidak mengenal budi suaminya? Jawapannya ialah kerana kebanyakan perempuan bergantung hidup dengan suami. Dan benda ni kurang dah dulu juga, memang banyak bergantung dah. Dan sudah menjadi sifat perempuan yang suka berlumba-lumba sesama mereka. Apabila ada jiran atau kenalan mendapatkan sesuatu daripada suaminya, sedangkan suami sendiri pula gagal memenuhinya, mereka akan mendesak atau memperkecil-kecilkan suami, walaupun sang suami seharian membanting tulang, bermandi peluh untuk menyara kehidupan keluarga. Walaupun perbuatan mereka itu kemungkinannya bukanlah sesuatu yang besar pada pandangan mata, tetapi kesan daripadanya akan membuatkan para suami terpaksa melakukan pelbagai jenayah untuk memenuhi desakan-desakan para isteri mereka, seperti menerima rasuah, pecah amanah, mencuri dan sebagainya. Desakan yang menghimpit akan membuatkan para suami keresahan, dan mungkin ia mendorong suami mereka melakukan apa sahaja demi memenuhi kehendak isteri, termasuklah membunuh. Siapa tak membunuh berkata dah. Tentunya akan tahu dah. Walaupun sang suami telah memberikan apa sahaja termampu olehnya sehingga bersengkan mata demi membahagiakan si isteri, tetapi apabila tiba masanya di mana terdapat satu hajatnya yang mungkin tidak dapat dilaksanakan, dia akan mengatakan bahawa selama ini dia langsung tidak mendapat apa-apa dari si suami dah. Tak dapat gagal apa. Inilah jenayah yang biasa dilakukan oleh kaum perempuan lah. Mereka mungkin tidak akan keluar merompak, memberi rasuah dan sebagainya. Perumpamaan lain yang boleh dibuat ialah seperti pelancong luar yang datang ke negeri Kelantan misalnya. Mungkin apa yang dia akan gambarkan setelah pulang ke tanah airnya nanti ialah masyarakat perempuan Malaysia suka berniaga. Sedangkan fenomena itu hanyalah terdapat di Kelantan, bukan di seluruh Malaysia. Ada tempat-tempat tu ramai hotel dan niaga di pasar-pasar. Gitulah. Nabi SAW hanya menceritakan apa yang ditunjukkan pada baginda saja pada waktu tertentu dah. Contohnya, semasa baginda menceritakan tentang mahligai Sayyidina Umar dalam syurga, Nabi tu cerita istana Sayyidina Umar di syurga ni, baginda hanya ditunjukkan mahligai Sayyidina Umar sahaja. Ini bukan bererti sahabat-sahabat yang lain tidak mempunyai mahligai istana, mahligai di dalam syurga dah. Begitu juga apabila baginda terdengar bunyi derap tepak kaki Bilal. Apakah hanya Bilal yang berjalan syurga yang tak berjalan? Tentu sekali tidak. Oleh kerana itulah, melalui hadis ini kita tidak boleh membuat kesimpulan bahawa kaum wanita lebih besar jenayah mereka berbanding kaum lelaki. Hadis ini hanyalah hendak menceritakan kepada kita tentang kesalahan yang sering dan mudah dilakukan oleh kaum wanita. Mereka menganggapnya remeh, padahal ia boleh menghumban mereka ke dalam neraka. Okay, kesesuaian hadis dengan tajuk bab. Kufrun duna kufrin ke apa ni lah. Kufrun. Okey, kesesuaian hadis dengan tajuk bab. Kesesuaian hadis ini dengan tajuk bab jelas sekali. Ia terletak pada sabda Nabi SAW, yakfurna al-ashir. Erti sari hadis. Antara petunjuk pedoman dan pengajaran yang terdapat dalam hadis ini ialah pertama, keharusan berkasar sedikit dalam memberikan suatu pengajaran supaya ia lebih berkesan. Kadang-kadang kena backing sikit tak? Untuk guru tegas sikit lah supaya anak murid tu celik mata khabar sikit lah. Ada juga dah.
Kaedah pengajaran. Yang kedua, intisari dah, pengajaran dah. Yang kedua, sikap kasar sedikit dalam pengajaran itu seeloknya ditujukan secara umum kepada pelajar atau pengikut, bukan ditujukan kepada orang tertentu dah. Kadang-kadang dia tak sebut siapa-siapa, tidak sebut nama dah. Dia hanya sebut secara umum saja dah. Kasar, tidak bagi pada orang tertentu dah. Anak murid marah semua. Padahal nak marah seorang je, tapi rojak soalan semua supaya orang lain boleh ambil pengajaran. Poin ketiga, menafikan jasa orang adalah haram. Dan sifat tidak mengenang budi adalah sifat yang tercela. Ia boleh menyebabkan seorang dihumbankan ke dalam neraka. Terkira lah. Isteri pada suami, suami pada isteri pun. Dramela ni kadang-kadang banyak juga dah. Jadi kena saling hormat menghormati, saling harga menghargai, saling mengenang budi lah, kenal budi, hormat, kenal budi. Setiap yang berbudi kita kena hormat, kena jangan menafikan jasa dan hormat dan tolong, itulah menghormati, kena budi dia, kita kira dah. Yang keempat, ucapan-ucapan yang jelek, yang buruk seperti mengutuk, melaknat dan memaki hamun adalah haram dan ia termasuk dalam dosa besar. Kutuk, laknat apa. Yang kelima, perkataan kufur boleh juga digunakan untuk dosa-dosa yang tidak mengeluarkan pelakunya daripada agama. Istilah kufur dah. Macam kafir kufur lah. Tapi tidak maksud dengan kafir besar dah. Kafir sungguh. Supaya ia sedar bahawa dosa-dosa seperti itu sebenarnya lebih sesuai dengan kekufuran. Bukan dengan Islam. Perangai dia buat tu dosa yang besar. Sehingga serupa dengan kafir dah. Jadi perbuatannya sesuai dengan kekufuran. Bukan dengan Islam. Di samping itu, selain untuk menakut-nakutkan orang daripada melakukan dosa, sesungguhnya dosa-dosa juga mungkin boleh membawa seorang kepada kekufuran yang sebenar. Dosa kecil boleh jadi dosa besar. Dosa besar lama-lama boleh jadi kekufuran. Gitulah. Yang keenam, Nabi SAW telah menyebutkan sedikit daripada sebab kekurangan orang-orang perempuan secara amnya. Yang ketujuh, menyakitkan hati suami dengan kata-kata yang kesat dan tidak mengenang jasa. Serta budinya adalah salah satu dosa yang boleh membuatkan seorang perempuan masuk ke dalam neraka. Kata-kata kesat, kata tidak kena jasa dah. Jadi boleh masuk neraka lah. Yang ke-8, selalu juga Nabi SAW menggambarkan tentang syurga dan neraka secara umum. Atau menggambarkan tentang syurga ini dalam keadaan-keadaan tertentu. Syurga ke neraka pada. Kerana itu tidaklah wajar membuat kesimpulan yang mudah daripadanya tanpa melihat kepada petunjuk-petunjuk yang lain, hadis-hadis lain kita tengok belakang. Tidak semudah sahadis nak. Jadi ulama bincang, ulama tidak terima hadis kan pakai mudah belakang dah. Sah ke hadis sahih doa ni. Sah hadis sahih pun ulama fikir sesuaikan dengan hadis lain. Dan macamnya ada betulkah mesti perempuan ni ramah neraka dah. Sedangkan dalam hadis lain macam perempuan ramah dalam syurga dah. Jadi kena fikir. Yang penting tidak buat kesimpulan mudah lah. Kena fikir dengan pandangan yang luas dah. Yang ke-9, rakyat boleh bertanya pemimpin. Demikian juga murid boleh bertanya guru. Apabila keterangan yang diberikan kurang jelas maksudnya. Jadi boleh tanya dah. Jangan kita tak faham apa. Senyap untuk guru ke ustaz ke untuk cikgu ke apa. Yang mengajar tak faham, kita kena tanya. Takut ada penjelasan kepada tok guru ke cikgu ke. Kadang-kadang dia tak sempat. Dia terbagi ringkas, ayat ringkas. Tiba-tiba orang tanya tu barulah dia huraiannya memahamkan para pelajar. Bukan pelajar bertanya, pelajar hak tak tanya pun boleh tupai sekali dah. Yang ke-10 dah. Dalam hadis ini terdapat dalil bahawa dosa-dosa besar itu boleh membuatkan pelakunya dimasukkan ke dalam neraka. Dosa besar tu bukan kafir dah. Dosa besar pun kadang-kadang guna istilah kufur untuk menggambarkan pelakunya boleh masuk neraka. Lihat Fathul Bari jilid 1 muka 83 hingga 44. Umdatul Qari jilid 1 muka 202 203, Irsyadus Sari jilid 1 muka 165 hingga 166, Al-Abwab wat Tarajim jilid 1 muka 373 hingga 374, Al-Kawakib ad-Daruri jilid 1 muka 135 hingga 137, Syarah Ibn Battal jilid 1 muka 88 hingga 89, At-Tadi jilid 2 muka 65, Kashful Bari jilid 2 muka 205 hingga 212, Nasrul Bari jilid 1 muka 274 hingga 276, Tulfatul Qari jilid 1 muka 246. Habislah syarah hadis ke-29. Kita masuk bab ke-21 hadis ke-29 tu habis. Wallahu a'lam.
Subhanakallah bihamdika, subhanakallah bihamdika, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.